Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surah 4 matan nombor 7. Wa idza waqa'a min al-'abdi dhanbun waqa'a ma'ahu zulmatun famisalul ma'siyati kan-nari wal-zulmati dukhanuha wal-zulmatu dukhanuha kaman awqada fi baitin 70 sanatan ala tara yaswaddu kadzalika al-qalbu yaswaddu bil ma'siyati. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan seluruh alam ni alhamdulillah. Kita pula dilahirkan daripada mak ayah kita Islam. Walaupun kita tak faham Islam, tapi dengan sebab mak ayah kita Islam, dihukumkan kita Islam sejak lahir lagi alhamdulillah. Dibesarkan kita pula walaupun kita tak faham macam mana perjalanan Islam, dibesarkan kita dalam satu suasana yang memudahkan kita untuk ikut apa dia perjalanan Islam ni, dengan boleh berpuasa, solat, tutup aurat, belajar baca Quran, datang ke masjid, surau, kasihkan ulama, tutup guru, suka berjemaah, tolong orang lain, berakhlak mulia alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu taala memberikan kesedaran kepada kita untuk kita berusaha menuntut ilmu, belajar, mempelajari ajaran Nabi SAW, belajar supaya kita benar-benar dapat agama yang sebenarnya, dapat akidah yang benar, amalan yang benar, ikutan Nabi SAW yang benar, dengan tunjuk ajar daripada guru-guru yang benar alhamdulillah. Syukur diberi kita sehingga ke saat ini kelangsungan hayat, kesihatan tubuh badan, kehendak untuk datang masjid, surau, berjemaah, dilapangkan masa pula berada dalam majlis ilmu insya-Allah untuk kita manfaatkan petang ni, meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Urus. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak sungguh nikmat yang Allah Taala beri kat kita. Kewajiban kita mensyukuri dia. Pertama, syukur dengan sedar nikmat ni datang pada dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Timbulkan rasa kesedaran dalam hati
Tak ada siapa boleh bagi nikmat-nikmat yang disebut tadi tu melainkan dia. Dan syukur yang kedua adalah letakkan nikmat diberi ni, nikmat hayat, nikmat akal, nikmat ada kehendak, kederat, melihat, mendengar dan boleh cakap ni di tempat yang boleh menjadi sabab untuk mencapai redha dia, kasih dia, dan sabab untuk dapat rahmat dia. Antaranya berada dalam majlis yang seumpama ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita nak sambung ni masih dalam tajuk ataupun bab yang pengarang kita nak sebut mengenai bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan kunci taubat ni tiada lain melainkan dengan kita mengenal dosa. Dan dosa pun kita antara dah bicara dulu, ada istilah dosa zahir dan batin. Dan kita orang dah main masjid ni, pada dasarnya ada bab dosa zahir yang kita alhamdulillah dah main masjid, main surau ni, ada banyak perkara Allah Ta'ala dah pelihara kita daripada kesalahan-kesalahan zahir ni, alhamdulillah. Tak ada dah istilahnya nak tinggal solat misalnya. Begitu juga amalan yang besar dalam agama kita, nak tinggal puasa Ramadan, tak pernah terlintas langsung. Cuma kita ni bila tak meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita dalam pembelajaran agama ni, kita memang tak boleh nak menghalusi perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan yang dikatakan tauhid, taqwa tu macam mana. Kerana perjalanan Islam begitu halus, nisbah konteks dia begitu luas, apatah lagi luas jika lihat dalam perjalanan batin. Yang perjalanan batin berbanding dengan perjalanan zahir, perjalanan batin adalah perjalanan paling besar dalam kehidupan kita. Tapi bila kita tak faham, kita rasa macam perjalanan zahir inilah yang besar. Maksudnya perjalanan yang kita duk alami sekarang ni seolah-olah inilah ketaatan, inilah yang kita faham perjalanan Islam, iman, seolah-olah takat ni saja. Malangnya kita berfaham begitu. Cuma bila kita belajar, berguru, menghadap betul-betul orang yang faham perjalanan agama yang sebenarnya perjalanan besar kita adalah perjalanan batin. Yang batin kita ni sebenarnya dia tak berhenti, sepatutnya memikir, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, harap dengan Allah Ta'ala, gerun dengan Allah Ta'ala, sentiasa memuji Allah Ta'ala, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, sentiasa kita mentauhidkan dia dengan menyebut di mulut, tasdik di hati. Berbanding dengan amalan kita zahir ni, memang taat. Kalau contoh sembahyang pun hanya 5 kali, itu pun qabliyah ba'diyah, ada wirid sedikit, doa sedikit. Lepas tu kebanyakan kita dah tak peduli dah bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan sepatutnya hubungan Allah Ta'ala ni itulah paling besar. Yang kita ada sebut sikit sebanyak dulu, khasnya atas perjalanan batin ni, atau istilah sebut ulama, perjalanan kita bab batin ni paling besar adalah tauhid. Bila tak tauhid nanti istilahnya akan kufur, syirik. Dua je kan. Tu dia punya penyakit paling besar. Kalau tak tauhid, kufur, syirik. Kita tak ada kufur macam mana orang kafir kufur, tak ada syirik macam mana orang kafir syirik. Cuma kalau faham kufur tu tetap ada, disyarah oleh ulama-ulama batin ni kat kita, macam mana kufur yang kata perjalanan batin ni. Kufur perjalanan batin mudah je tuan-tuan. Saya ngaji Tok Guru tackle sikit je, dia sebut sikit je. Apa dia? Kita tak rasa Allah wujud yang kita, habis kufur dah sebenarnya. Boleh faham tak bahasa saya? Kita duk rasa kita ada, tak rasa Allah mengadakan kita. Sedangkan antara intipati makna la ilaha illallah ni, apa dia? Allah saja ilah, Allah saja ada, makhluk asal tak ada. Ni boleh ada, Allah yang adakan aku. The first, apa nak sebut kan? The first information, first kali bab akidah, first kali dalam bab iman, mesti ada tasdik dalam hati kita bab ketuhanan. Hak ni dulu. Maksudnya the first touch dalam hati sanubari kita, apa dia? Allah ilah. Antara ciri ilah yang sangat besar untuk kita tauhidkan dia, la ilaha illallah tu ilah la mawjuda illallah. Tak ada yang wujud hakiki, wujud yang zatul kidam, wujud yang zatul baqa, wujud yang dia sentiasa wujud, dan wujud dia tak akan ada sebarang perubahan pada wujud dia dulu, sekarang, akan datang.
bila-bila pun sentiasa kekal dalam keadaan wujud dan sempurna wujud dia. Hanya Allah Ta'ala. Makhluk pula, di atas kita faham makna tauhid Allah saja ilah. Bila dia ilah dalam bab wujud ni, maksudnya selain daripada dia, masih Allah ni asalnya semua tak wujud pun. Bila semua tak wujud, tentulah Allah lah yang wujudkan kita. Tapi kita tak ada langsung perasaan, tak ada langsung realize kesedaran, tak tersuluh langsung Allah ni lah yang adakan aku. Maksudnya kufur. Pasal antara makna kufur ingkar, antara makna kufur tertutup, terhijab. Istilahnya tak nampak apa sepatutnya yang kena nampak. Dan tak nampak tu perjalanan batin besar sekali, mula-mula sekali tak mana? Tak nampak ni'matul ijad daripada Allah Ta'ala. Itu bahasa Arab dah sikit. Tak nampak nikmat Allah beri ada kita. Sepatutnya Alhamdulillah, Alhamdulillah dia bagi ada ke aku, dia bagi hayat pula. Kalau dia bagi aku mati, hari ni juga kena kambuh. Tak dan malam lagi orang nak masuk liang, kambuh lah. Pasal apa? Nyawa tak ada. Ni tak kambuh lagi pasal apa? Ada hanya hayat. Allah lah boleh bagi hayat kat aku. Dialah huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Aku ni mayat, ni boleh hidup, Allah yang bagi hayat kat aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu tak syarah tu panjang lah. Cuma saya nak sebut, memang ada perjalanan, ada ilmu dia nak belajar situ. Tu yang khas belajar dia, ilmu tauhid. Khas nak pandang dia di atas saya sebut dengan ringkas dan formula. Pandanglah sifat-sifat besar yang kita belajar dalam ilmu sifat 20 dirumus oleh para ulama kita untuk boleh rasa kehambaan dan keberhajatan kita dan pergantungan kita pada Allah Ta'ala adalah sifat ma'ani. Itulah ayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam yang kita pandang tu, yang tu sifat Allah Ta'ala. Kita pun dengar lama dah, cuma kita duk rasa kita pun ada sifat tu tanpa pelajaran yang sempurna. Bahkan saya sebut macam ni, pelajaran yang sepatutnya macam ni, apa dia? Kita tauhid ke Allah saja, hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Itu istilah tauhid ke Allah Ta'ala. Dan faham mukhalafatul lil hawadis ni apa? Tentulah makhluk adalah opposite daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah hidup, makhluk mati. Allah ada ilmu, manusia jahil. Allah ada kehendak, kita istilahnya majbur. Allah ada kederat, ada kuasa, ada quwwah, ada kudrah, tu biasa istilah disebut. Kita ni lemah, Allah melihat kita ni buta, Allah mendengar kita ni peka, Allah dia punya sifat kalam, kita ni bisu. Itu boleh bercakap ni apa? Allah bagi kita bercakap. Mendengar ni apa? Allah bagi kita mendengar. Melihat ni apa? Allah bagi kita melihat. Kan baru sedar, semua dia bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan guru saya ajar macam ni, katalah misalnya kita kena kerat kaki sebelah, contoh. Kita kalau meroyan ada, meroyan faham pun kan? Keluh kesah tak kaki dah tak ada apa-apa dah. Ulama-ulama kita tutup guru ajar senang ya tuan-tuan, kata dia kaki sebelah, katalah sebelah kanan kena potong, belah kiri ada lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak jadi halangan untuk puji Allah Ta'ala. Tuan-tuan, halus tuan ajaran untuk guru kita, dia ajar kita macam mana untuk ekspreskan perasaan hamba ni pada Allah Ta'ala dan ekspreskan perasaan syukur. Kita kalau potong kaki sebelah, tak ada dah kaki sebelah, ngapa dia ambil, tak tahu. Ke bagus kalau dia bagi kaki aku, padahal tak tahu dapat kaki dua, dia tak tahulah berapa ligat jalan, tak ingat ke Tuhan. Dah potong kaki pun tak ingat ke Tuhan juga. Contohlah kan, saya tak ada niat kata-kata siapa-siapa, tapi nak sebut ajaran tutup guru. Saya duduk mengaji ni, Tok Guru duk ajar macam tu, cara pandang tu. Katalah dua-dua kaki tak ada, macam mana? Tak boleh berjalan, tangan ada lagi. Tangan pun katalah kena potong, telinga boleh dengar lagi, mata boleh melihat lagi, mulut boleh bercakap lagi. Oh, satu, walaupun hilang nikmat satu, macam mana? Jangan pandang yang hilang tu, tapi pandang yang ada tu. Pujilah di atas nikmat yang ada tu. Pasal kita ni inna lillah, kita ni ialah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua balik ke dia. Jadi apa masalah? Sikit pun sebenarnya tak mengurangkan mengenal kita Allah Ta'ala. Bahkan diambil itu, yang itulah menghilangkan rasa pemilikan aku, bukan kaki aku, dia ambil balik. Dia yang lain pun dia masih bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nak sebut tu apa dia tuan-tuan? Kalau macam ni punya hidup, inilah nama dia hidup bertauhid.
Kalau tak rasa ke Allah Ta'ala, bahkan duk rasa macam aku, Allah Ta'ala ambil balik, yang inilah nama dia kufur. Sebab apa? Tak hadir perasaan aku ni kepunyaan Allah, milik Allah, dia yang bagi ada aku, dia yang urus aku, dia yang bagi semua apa yang ada kat kita berfungsi, semuanya always working, dia ambil balik. Kita tak rasa kita kepunyaan dia. Inilah nama dia kufur. Na'udzubillah. Satu lagi penyakit batin ni apa dia? Syirik. Syirik macam mana orang kafir syirik? Kita alhamdulillah tak ada tu, alhamdulillah. Cuma kita syirik dari sudut mana? Kita tak rasa keberhajatan dan kebergantungan kita ke Allah Ta'ala. Kita rasa berhajat apa? Ubat, makanan, minuman, kenderaan, wang ringgit. Nak rasa, ya Allah kau tak bagi nyawa aku tak hidup. Yang tu tak ada perasaan pun. Sedangkan mana mahal lagi? Duit ke nyawa? Jawab, duit ke nyawa? Tanya mesti jawab betul lah. Tapi kita duk rasa value tu duit. Dan dapat duit macam mana? Orang bagi duit macam mana? Wah, very surprise macam ni. Awesome. Muka tu, wah, thank you. Contohlah. Tapi boleh celik nyawa. Sehat macam mana? Tak ada pun. Alhamdulillah ya Allah kau bagi hidup aku, alhamdulillah. Dan kita begitu lemah dia. Bahkan hidup macam mana? Ni sihat lagi. Ni jam. Ni handset bunyi. Ni hati tu tak pi ke Allah Ta'ala. Yang ni lah ulama kita, dia begitu halus faham tauhid dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Inilah dia panggil syirik. Pasal kita rasa berhajat kepada ma'asi Allah, tak rasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Inilah dosa-dosa yang dicarah oleh ulama dan tutup guru kita sekalian. Lagi halus kita belajar, lagi kita akan muhasabah diri kita banyak-banyak. Dan memang akan diajar nanti latihan bagaimana nak rasa setiap detik dan saat rasa kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Sentiasa itu dalam masa yang sama, tak meninggalkan tanggungjawab kita dengan apa yang ada keliling kita. Sebut mudahnya apa? Makan minum tak tinggal dengan zikir macam tu. Takkan nak tinggal makan minum, melepor kita tak makan minum kan. Anak isteri, kenderaan, rumah, apa yang kena bayar tak kena bayar, amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang. Bahkan dengan nikmat yang kita dapat daripada bimbingan gurunya ni, kita akan rasa macam mana? Kalau boleh aku nak ajak semua orang ni, macam mana aku dapat nikmat ni, dapat rasa hamba Allah Ta'ala ni. Kalau boleh orang lain pun dapat nikmat rasa kehambaan diri ke Allah Ta'ala ni. Pasal apa? Kalau saya sendiri, kalau saya sebut sepanjang hidup kita ni, dulu pernah jadi belajar juga macam-macam, tapi bila tak jumpa guru hakiki ni, kita tak ada perasaan macam ni pun. Dia relax aja. Buah pi bahasa gitu. Relax tu macam mana? Tambah pula dah taat, main masjid, dah main surau, tambah pula dah boleh baca Quran, boleh hafal Quran sikit, boleh jadi imam, boleh lead apa-apa pimpinan, boleh bercakap pula sikit, boleh bagi tazkirah pula sikit, contoh boleh ngajar macam mana. Rasa okey tak? Kita akan rasa kita comfort zone. Bila ngaji tok guru betul, tuan-tuan, tak ada istilah comfort zone. Apa istilahnya? Zero. Di istilah dia panggil apa? Zero pen. Apa zero pen ni? Kita ni kedudukan kita kosong. Apa maksud kosong tu? Yang ada kat kita ni, alhamdulillah Allah bagi, alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Semua limpah kurnia tak ada bagi, alhamdulillah. Batang tubuh kita dia bagi sifat, dia bagi kederat, dia bagi milik pun macam-macam, dia bagi harta benda, rumah, anak pinak, saudara mara, macam-macam dari. Dan kena faham, atas nama pengurus saja, bukan pemilik hakiki. Mati habis tinggal semua. Jasad kita pun kita tinggal, ulat hanya makan. La ilaha illallah. Dia guru dia ajar satu kan. Baru kita faham mahalnya ajaran tutup guru ni. Dengan itu barulah kita faham apa maksud la ilaha illallah. Yang tu yang kalau kita baca ni baru kita akan faham kita berdosa. Memang dosa banyak. Dosa apa banyak? Dosa batin. Dosa batin pun tak mana? Tak tawajuh ke Allah Ta'ala. Tak ada pemusatan fikiran ke Allah Ta'ala. Fikir, tapi fikir apa banyak? Fikir selain mana Allah Ta'ala. Nak fikir ke Allah Ta'ala ni, dalam duk zikir pun tak fikir ke Allah Ta'ala, duk solat pun tak fikir pada Allah Ta'ala. Tu tempat-tempat yang nak bagi faham dosa itulah, tuan-tuan.
Yang tu saya pernah sebut kat tuan-tuan, ni pun sebut sekali lagi apa, yang tu memang dia kena belajar khas lah. Kitab kita ni atas kita sebut ni, dia nak sediakan kita macam mana nak jadi pengantin. Itu saya dah syarah apa dia, saya tak ulang lah. Kita teruskan bacaan kita tentang masalah dosa ni. Dia kata apabila waqa'a minal abdi dzambun, bila jatuh dosa, waqa'a ma'ahu zulmatun, nescaya bersama dosa tu, kata dia, akan ada kegelapan. Setiap dosa selalu kita dengar tutup guru duk syarah kita, satu dosa satu titik hitam. Macam itulah disebut lah. Kata dia fa misalul maksiyati kannar, kata dia perumpamaan maksiat kita buat ni, baik maksiat zahir, maksiat batin. Kalau perhati tu maksiat mana banyak? Kita ni tuan jangan kata batin, zahir pun banyak. Angkat tangan je lah tuan-tuan. Dosa ni kita kena mengaku, dosa ni dia tak boleh keras kepala. Maksud saya keras kepala tu, tak boleh keras kepala mengaku aku ni tak berdosa. Mana boleh? Saya ngaji dulu, Tok Guru dia bagi ayat berfikir macam ni je. Dia apa? Siapa kat sini malaikat? Kata dia. Siapa malaikat? Mana dia malaikat? Semua manusia kan. Jin? Kita bukan jin kan, kita manusia. Siapa sini Nabi? Mana ada Nabi? Kenapa dia tanya gitu? Malaikat tak berdosa, Nabi tak berdosa, Rasul lagi lah tak berdosa. Jadi kita ni berdosa tak? Kenal tak dosa? Kena tanya hak tu lah. Ya. Tak rasa berdosa pun. Tuan-tuan, orang yang kalau saya sebut macam tadi, dia dah kenal perjalanan batin pun, dia tak pernah merasakan diri dia tak pernah berdosa. Bahkan sentiasa diri dia duk berdosa. Dia duk rasa diri dia berdosa. Dia pun sedar dia berdosa. Berdosa pun itulah, bukan dosa-dosa zahir. Sehingga dosa batin yang hati ni terlintas, terpaling sikit aja daripada tawajuh ke Allah Ta'ala, istilahnya hilang konsentrasi dan pemusatan fikiran tu, nak istilahnya rojok ke Allah Ta'ala, istilahnya tawajuh Allah Ta'ala tu, istilah disebut oleh ulama kita, yang tu pun dia dah rasa satu dosa besar. Kita masalah macam mana? Buat dosa besar macam mana pun, kita rasa macam seekor lalat duduk atas hidung. Dosa besar ni, kita pun tak tahu apa punya hak tu dosa macam mana. Bahkan bukan dosa besar, ada dosa kufur pula tu, ada dosa syirik pula tu. Kufur syirik ni pun saya sebut bukan dosa syirik yang macam tu. Dosa kufur syirik dalam berakidah jelas punya salah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dah diterangkan apa dia kesalahan tu, tak rasa bersalah lagi, duk rasa di atas jalan betul lagi. Hak tu kan. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, janganlah sampai terpaling daripada jalan sebenar ni sampai tahap tu. Saya buat misal macam orang liberal lah, kita sebut tu dulu lah. Sikit saya tanya tuan-tuan, orang liberal ni dia rasa tak dia salah? Rasa kau mana tahu? Kalau bersalah tentu dia kata saya bersalah lah. Antara yang telah difatwakan sesat baru-baru ni, misalnya sister in Islam, dia rasa tak dia bersalah? Tobat, tak mengaku bersalah, lawan lagi ada. This is only our freedom. Macam-macam tuan-tuan. Human right, tak right, apa right. Dia kira PBB punya undang-undang. Dia bukan kira Allah Ta'ala punya undang-undang. Jadi saja ke sana sikit nak sebut, kalau liberal macam tu, kita pun macam tu kat tuan-tuan. Bila kita tak faham apa dosa tu, saya tak sebut kat tuan-tuan, saya diajar oleh guru, pandang diri kita dulu. Kita pun kita akan rasa macam tu juga. Tak macam tu tu, tak berdosa tu. Pasal kita tak faham dosa. Kalau kita faham dosanya, Allah, aku ni makan tadi tak ingat Allah Ta'ala, berjalan daripada tadi mai sini tak ingat Allah Ta'ala, naik kereta baru pula tu, orang bawa pula tu, selalu kita kena bawa, tak rasa nikmat Allah Ta'ala bagi satu. Patutnya Alhamdulillah, tak terkira tu. Contohnya patutnya ni, Alhamdulillah, tak rasa pun, turun baru teringat, Allah aku lupa ingat dia, apa nak jadi kat aku, Astaghfirullah, baru kita taubat, baru kita rasa bersalah. Tak, mana rasa bersalah? Tak rasa tasdik ke Allah Ta'ala, nikmat tu datang pada dia. Satu saya sebut bab-bab nikmat ni macam mana tuan? Ajaran macam saya sebut ni, tuan-tuan takkan jumpa, melainkan tuan-tuan jumpa daripada guru yang memang dia akan fokus ajaran batin.
Dan saya duk ngaji juga guru dia sebut kita apa? Satu, kalau tengok ayat Quran ni, khasnya kalau sebut tentang nikmat. Dan nikmat ni bukan nikmat makan minum tu, yang tu suku. Nikmat besar kat kita adalah nikmat ni, hidup, ada akal. Yang ni nikmat besar tuan-tuan sebenarnya. Apatah lagi nikmat iman, dapat Islam ni, walaupun Islam baka dan keturunan, nikmat besar kan. Orang kafir nak jadi Islam bukan senang. Yang nikmat ni, ada ayat Quran, antaranya surah Rahman diulang 33 kali. Ulang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat-nikmat kamu, yang nikmat-nikmat Tuhan kamu, wahai manusia dan jin, yang kamu berdua nak dustakan. Sebut lagi ayat, 2-3 ayat. Lepas tu ada yang sebut satu ayat je, mudahammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Soal lagi. Pasal apa soal banyak kali? Pasal kita duk tak rasa nikmat tu datang daripada dia. Istilahnya kita takzib dia. Istilahnya kita mendustakan dia. Kita taklah kata ni bukan daripada Tuhan, ni bukan daripada Tuhan, ni bukan daripada Allah Taala. Kita taklah kata macam tu. Tapi perasaan tu tak datang. Perasaan itulah dipanggil iman. Perasaan itulah istilahnya tasdik. Perasaan itulah dipanggil yakin. Perasaan pun dia bukan syak, bukan waham. Kita ni tuan, jangan kata syak, waham pun tak ada. Waham ni maksudnya sekilas gitu. Contohlah kan, sekilas macam tu pun tak ada. Jangan kata ni Allah beri, itu lalai sikit ya, bukan tu jatuh. Lintasan hati pun tak ada. Oh teruk tuan-tuan kita ni. Kalau kita nak dipimpin ke jalan batin ni, Masya Allah. Baik, yang tu yang dia kata bila jatuh dosa dia atas kita tawajuh masing-masing lah. Kalau tuan-tuan rasa perjalanan ni macam susah je, ish, baik aku tak payah dengar kuliah ni sebab susah aku je, sila balik. Saya nak kata apa? Saya pasal saya ngajar apa yang saya dah dapat, saya rasa tu mahal, saya ajar hak tu Kalau takkan nak ceramah berat kerajaan ni jahat, PH duk kencing kita, marilah kita ngundi kerjaannya nak Islam. Takkan cakap tu tak payah. Tak payah panggil saya lah tu. Lepas tu panggil orang lain lah cakap. Bukan saya tak boleh cakap, tapi orang lain dah cakap tu, saya tak payah cakap lah apa tu. Tuan-tuan pun boleh ceramah tu. Tambah pula duk kena kencing banyak kali lah kan. Ni skim pencin pun nak dia apakan dah. Badan dengan muka kau. Wah pergi bahasa gitu kan. Tu pun tak serik-serik lagi, berapa kali kena kencing dah. Kencing pula tu bukan tak sedar siapa kencing, terang-terang kencing depan mata tu. Tak sedar-sedar lagi kena kencing. Wah pergi bahasa itu menyambil sikit. Yang tu saya tak sebut lah. Tu pun sebut dah tu kan. Sebut tu. Itu saja halua telinga je. Hak besar nak tengok ni. Ni hak dosa ni. Jadi kata dia bila berlaku dosa dia akan gelap. Misal maksiat kita, baik dosa batin, zahir batin ni, kanar, macam mana api. Api ni kata wazulmatu dukhanuha, nang gelap ni ialah asap daripada api. Dukhanuha dukhanun nar, asap daripada api. Contoh kata dia kaman au qada fi baitin 70 sanatan. Contoh satu orang ni dia duduk nyalakan api 70 tahun. Agak-agak macam mana berjelaga rumah dia kan. Saya sebut macam ni tu, saya teringat masa saya kecil-kecil dulu, zaman tu nak beli ubat nyamuk spray vape mana ada kan. Kita ubat nyamuk je lah. Dan ubat nyamuk pun untuk supaya nak jaga mencegah kebakaran. Buat apa? Ambil tin susu tu, ambil paku, tebuk, pasang ubat nyamuk, bubuh dalam tin tu, tutup. Nak mengelak kebakaran. Tuan-tuan, sekali pasang ubat nyamuk tuan-tuan, buka tu kuning semua. Tuan-tuan tak bisa buat, try tengok kan. Saja saya nak sebut testimoni yang kita tengok depan mata. Bayang 70 tahun tuan-tuan, ubat nyamuk macam mana rupa. Itu ubat nyamuk. Ubat nyamuk pun katalah 8 jam dia menyala kan. Kita bukan 8 jam, 24 jam. Macam mana? Dosa pula bukan satu dosa, bukan satu anggota, 7 anggota dosa. Bukan saja dosa zahir, dosa batin lagi. Ya Allah. Berapa bertipu asap di atas asap, zulumat di atas zulumat tu. Allah.
Kata dia, ala tara yaswadu, takkah kamu boleh lihat jadi hitam ya. Jadi hitam apa? Hitam pekat gila macam. Tu agak-agak nak cuci berapa hari nak berderuh bagi bersih tu. Tu yang kita dengar ayat-ayat macam ni, dengar angguk keluar habis lupa. Saya tak kata tuan-tuan, saya pun dalam proses didikan dan asuhan lagi ni. Saya duduk ngaji, berguru lagi tuan. Ada hubungan kuat dengan guru pula. Nak sebut bahasa dia macam tu. Dan memang ada masa-masa kena pergi kem pemulihan. Bohbilah bahasa itu. Siapa? Pemulihan apa? Pemulihan batin ni. Macam mana nak generate balik batin ni supaya istilahnya duduk tempat yang kena train batin ni untuk boleh dapat latihan balik untuk orang kata apa, mendapat satu pemusatan fikiran ni, tawajuh ke Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasa dia. Ni tak duduk tempat khas untuk dapat latihan dan training macam tu macam mana? Sentiasa duduk risau. Dan kalau boleh ada majlis guru macam mana? Hadir. Pasal apa? Pasal nak dapatkan satu pemulihan ni untuk generate bangun. Pasal apa? Pasal faham di atas maksiat ni. Kata dia itu bandingan rumah. Jadi nisbah kita atau perjalanan batin nak mengenal Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala ni, dia ialah perjalanan hati. Kata dia, wa kadzalikal qalbu yaswaddu bil ma'siyati. Hati serupa itu juga, pasal dia kata macam mana maksiat ni macam api, bila dia api dia akan keluar asap. Bila ada maksiat dia akan menghitamkan hati. Itulah. Sebab tu nak cuci banyak mana? Bahkan duk cuci duk hitam. Yang duk hitam lama memang tebal. Ambuh pergi bahasa itulah. Cuci seminit, hitam 5 minit. Cuci seminit, hitam 5 minit. Macam mana? Hilang dah hitam lama. Hak hitam lama apa? Hak baru pun masih duk hitam. Cuci itu macam tak berperanan. Satu saya ngaji tuan tu guru buat pesan, dia kata kita nak bagi bersih hati ni, dia kena jadi macam ni. Sebuah baldi kata dia, kita nak isi air, buat macam mana? Pastikan jangan ada lubang. Itu dobit dia. Bila ada lubang macam mana, penat je kau isi, tirai habis. Jadi mula-mula jaga lubang. Lubang tu apa? Syirik kufur. Jadi macam mana nak keluar syirik kufur yang selalu saya sebut, yang saya sekali lalu sebut tadi? Jangan ada kufur tak mana? Jangan sampai ada tak rasa hati yang nikmat kita duk dapat ni, khasnya nikmat yang batin ni kita dapat ni, Allah Ta'ala bagi direct, nikmat hidup, nikmat ada, Allah bagi ni. Jangan terlindung langsung rasa aku ada ni daripada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, jangan rasa langsung yang menunaikan hajat dan keperluan aku dan mensediakan semua keperluan aku ni selain daripada Allah Ta'ala. Bahkan dia kena subuh sentiasa. Dapat duit pun sedar, ni makhluk. Dapat nikmat makan minum pun makhluk. Dapat naik kenderaan pun makhluk. Bubuh minyak pun makhluk. Contoh, makan nasi pun makhluk. Minum air pun makhluk. Makan ubat pun makhluk. Berjalan pun aku pun makhluk. Bila makhluk ni, makhluk tak boleh menunaikan hajat dia, hajatkan kita. Makhluk ni bukan ilah. Ilah ni Allah. Walaupun kita duk makan, Allah yang makan aku. Walaupun minum air, Allah hilangkan dahaga aku. Dan semua yang ada keliling kita ni, semua jalan tauhid. Saya dapat ilmu untuk gua ajar macam tu. Itulah saya kata tadi, bila kita refreshkan ilmu ni, pula tu kena belajar tuan. Takat saya main sebulan 2 kali lah kalau ikut kita punya jadual program ni. Waktu pula maghrib sorry dah sebut maghrib selalu, asar kan. Kadang waktu asar ni waktu dia dah layu dah, macam matahari nak pergi maghrib lah kan, dia slow dah. Dia bukan waktu perdana, bukan prime time kan. Tambah pula tak rehat pagi sampai zuhur, asar ni baru nak pegang kitab. Dia macam ni. Sebulan 2 kali, agak-agak padan tak? Untuk nak buat macam mana, nak pergi padan tu, dia mesti ada duduk satu camp latihan. Macam tu kot sebut bahasa lah. Macam mana pun nak pergi camp mana ustaz, contohlah kan, itu lain hal. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat satu kesedaran, kalau ada peluang macam mana, rebutlah peluang itu. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Lebih kurang macam tu bahasa dia, InsyaAllah.
Baik, kata dia fala yatahharu illa bitawbah. Jadi saya nak sebut ni, kaedah dia macam sedia bekas. Jangan ada tirih. Tu tirih 1, kalau tirih 10. Dosa mata pun sudahlah. Itu pun mata zahir kan. Tambah mata turun ke hati. Tengok ni, elah wah, tengok awet ni. Masuk hati pula tu. Macam tu berapa punya hitam tu, berapa lapis di atas lapis. Untuk bau pula selisih dengan awet, dapat bau, dapat maksiat tu pula. Wangi juga awet ni pun. Astagfirullah. Alah, dengar suara pun sedap suara perempuan ni. Lah, tentu pun jadi. Allah, lemah tuan-tuan kita ni, ya Allah. Ngaku je lah lemah tuan, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi kata dia fala yatharu, tak jadi suci dan bersih ia hati ini illa bitaubati, melainkan dengan taubat kepada Allah Taala, rojok ke Allah Taala. Jadi macam mana nak rojok ke Allah Taala tu? Yang tu pun kena ambil perhatian. Benda sikit je nak ambil faham pun. Macam mana nak rojok ke Allah Taala, nak taubat ke Allah Taala ni? Taubat ni dengan balik ke dia, ingat ke dia, rasakan nikmat dia datang pada dia. Dengan kita merasakan ni engkau beri, alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk alhamdulillah tu puji untuk Allah, bukan untuk aku. Engkau yang bagi, engkau yang bagi, engkau yang bagi, engkau yang bagi, engkau yang bagi. Sampai boleh rasa, bukan dengan mulut tapi dengan hati, engkau bagi. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya nak sebut saya punya sikit pengalaman mengaji dan dapat latihan ni. Tuan-tuan nak masuk dalam hati, nak rasa Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan. Saya tak tahulah. Saya pasal dosa banyak kot, tuan kot lah tak ada dosa kan, saya nak sebut macam ni. Saya bukan nak bahasa perli tapi saya nak sebut atas saya punya kan kondisi. Kita duk mengaji buat macam ni, macam mana disuruh Tok Guru zikir, fikir, buat tuan-tuan bertahun-tahun tuan-tuan, bukan 2-3 hari. Latihan demi latihan, asah macam-macam lah buat, macam mana Tok Guru ajar dengan ilmu, dan juga latihan yang diajar, zikir, fikir apa, semua disuruh kita fikir. Nak masuk sampai rasa sampai hari ni tuan, kalau saya nak sebut sampai ke saat ni, nak bagi rasa hati ni, nak rasa boleh pandang Allah yang bagi ada aku tu, Allah belum clear lagi tuan. Yang tu pun belum clear lagi. Tapi gunalah semua yang disuruh tu, pandang, tengok ni, tengok berjalan apa, rasa Allah Ta'ala bagi kedekat kat aku, makan Allah yang beri rezeki aku. Tengok orang bayar pula, alhamdulillah. Jangan tengok siapa bayar lah, yang tu kau tak tahu pun tak apa, tapi kenallah Allah dah tentu rezeki kamu azali lagi. Yang tu tak nak pula faham. Allah mak tak puas hati lah saya tak tahu siapa bayar ni, nak kenal juga. Kenal Allah dia tak peduli. Entah, saya sepak tu saya tu kan. Saya berapa kali orang bayar makanan kan. Kadang tadi pun makan 5 orang. Contoh kan. Nak bayar macam ni, ustaz ada separuh orang bayar dah. Separuh orang bayar pula dah. Bayar sikit je lah. Dia dah bagi duit lah, tambah sikit lagi yang tak cukup tu kan. Tambah sikit dah. Kita gaduh nak cari siapalah bayar ni. Baru kena sepak tu, saya lah sepak saya sendiri kan, pasal Tok Guru dah ajar dah. Ya Allah Ta'ala yang memang kau boleh kenal dia, memang dia yang tentukan rezeki kau azali lagi. Yang tu kau tak nak pandang dia, duk cari siapalah bayar agaknya. Tanya siapa dia bayar, orang tu tak beritahu nama ustaz. Pula kita gaduh nak cari tu. Yang Tok Guru duk ajar dah, la ilaha illallah, la razzaq illallah, tak ada siapa bagi rezeki melainkan Allah. Yang tu tak orang pandang. Tuan-tuan, saya lah kena sepak tu. Allah, teruknya aku ni. Macam tu. Saya pasal itulah, dah bila Tok Guru ajar satu-satu tu, hari-hari tak ada pandang siapa kan, memang pandang diri kan. Cuma kadang-kadang bila ada isu apa bising sikit, terpaksa orang kata apa, baran sikit lah. Itu sikit lah kalau isu tu kan. Baran lain macam mana? Kita diajar susah payah untuk ingat Allah Ta'ala. Tengok ada orang ajar ajaran pening. Macam mana? Tak boleh lah, dia baran dah naik nak jumpa tak boleh. Mula tu bukan senang nak jumpa orang besar-besar. Orang pula ada pangkat kan. Kita ni siapa ni, kalau buat temu janji pun agak-agak entah bila terima giliran kita nak jumpa dengan dia, entahlah. Jadi mana peluang yang ada tu, pula tu untuk supaya jangan orang terikut ajaran salah ni. Macam mana? Sebut kata ni salah,
bubuh atau label dia apa dia. Lepas tu yang kalau perlu sebut nama. Saya pun belajar ilmu zahir, hukum, boleh ngumpat tak boleh ngumpat nama. Kita belajar disiplin semua. Harus untuk mengumpat pendosa, pemaksiat, tambah ahli mubtadi', ahli bid'ah, ahli kufur, ahli syirik. Kalau dia ni orang jadi sesat sebab dia sebut nama, supaya berhati-hati jangan orang sampai ikut dia. Ada kes sebut dah. Sebut tu mengadang lah orang. Sebut pula tu dengan bengis, sebut pula tu dengan tegas kan. Sebut pula dengan istilahnya memperlekehkan orang. Dah memang lekeh. Ajaran tak betul. Ajaran pula dia bukan ajar benda yang apa biasa-biasa. Dia bukan kata makanlah makanan Cina tak apa boleh, bukan hak tu. Sampai bab ketuhanan pun ajar salah kan. Tu lah sebut tu dia jadi bising sikit, ganggu sikit nak fikir ke masalah. Yang tu sekarang kadang-kadang ada benda tu risau juga. Ada kawan-kawan duduk nasihat dia, kata apa? Sudahlah tu. Tambah pula kita duduk kelahi. Lagi kita sebut, lagi orang tu dah lah duduk jalan tak betul. Lagi kita sebut, lagi kita usik dia, lagi tak betul dia. Tak faham saya sebut apa? Memang ada manusia macam tu kan. Kalau katalah dia ni tahap dosa biasa je, dia tak pergi masjid, tapi tak keluarlah ayat macam-macam kan, maki masjid lah apa. Bila kita ajak dia pergi masjid, contoh saya nak bagi contoh ya. Bila kita ada pergi masjid, jomlah pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, rajin menyangkul tu. Ni sagi maghrib, ada kuliah maghrib, harap bolehlah pergi ke masjid. Dia dengar kita cakap itu. Kita cakap itu je pun kan, pergi masjid. Dia dengar tu. Kenapa? Saya ingat saya tak tahu pergi masjid je. Pula kalau tidak, dia tak adalah baran sama antara tu. Tapi dengan sebab kita ajak macam tu, dia jadi baran. Ingat saya tak nampak masjid ke? Kalau saya pergi masjid, siapa nak menyangkul ni? I know lah what I supposed to do. This is also my responsible. Cakap orang putih lah tu. Kita lagi kata tahulah, tapi masjid ni di rumah Allah. Untuk rumah saya siapa nak jaga? Siapa nak potong rumput ni? Dia ada fikiran sampai macam tu. Lagi kita usik, lagi kita tojah dia, lagi kita cuek dia, kan? Lagi besar marah dia, lagi besar dia bangkang kita. Sampai kata, alah ustaz yang pergi masjid tu pun, saya tahulah dia ajar terus mana. Saya bukan tak pernah dengar kuliah dia. Orang macam ni buat macam mana? Tuan diam je lah. Dia cakap apalah. Lalu doa dia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Lalu wa ibadur rahman, ni sifat hamba Allah Taala. Lalu doalah untuk dia macam mana, ya Allah. Kita buatlah apa yang boleh, tapi tengok rupanya lagi tegur lagi rosak, lagi tegur lagi rosak. Lagi tegur lagi kita nampak salahnya dia, sesatnya dia tu. Lagi tegur lagi jadi sesat. Alah. Buat macam mana? Baik tak payah tegur lah. Esok mudah-mudahan doalah dia banyak-banyak, ya Allah bagilah hidayat. Bagilah aku sabar banyak-banyak. Tuan ni sahabat-sahabat pun mungkin nasihat itu, jadi nak slow sikit lah. Slow, biar sudahlah tu. Baik-baik jalan kita pun memang tak sempurna, memang banyak kesalahan yang perlu kena repair ni. Kita nak betulkan yang tu parah besar kan. Jadi tengok nak repair rupanya jadi parah besar lagi. Tak payah, sudahlah tu. Sudahlah. Itu sikit saya sebut keadaan saya sekeliling. Ada orang dia tak faham tu, biar kan. Baik, jadi kata dia, asal nak sebut tuan taubat, macam mana nak taubat ni? Kena boleh ada hati fokus ke Allah Ta'ala. Fokus mana? Sedar apa yang kita dapat ni Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah dah penuhi hajatku, Allah yang bagi ada aku, Allah yang hidup aku. Pandang besar sekali tuan-tuan nikmat hak ni. Hak yang dia bagi internal dekat kita ni, bukan yang eksternal. Yang internal ni, jantung mula berjalan, hati, semua organ-organ kita berfungsi. Umumnya istilahnya hayat. Allah Ta'ala bagi hidup ni bukan umum hidup. Tuan-tuan, semua apa kat badan kita semua hidup. Jantung hidup, pankreas hidup, perut hidup, kuku hidup, saraf hidup. Satu je sistem gagal tuan-tuan. Lumpuh kita. Sistem saraf gugur, lumpuh, habis. Jantung lumpuh, satu je, habis. Salur darah tersumbat, tak payah tersumbat. Kolesterol banyak aja, tu pun semput. Pernafasan satu semput. Kita punya pankreas tak fungsi, semput.
Kita punya perut tak boleh keluarkan asid apa untuk penghadaman makanan, semput. Usus besar, semput. Tak boleh kencing, tersumbat, semput. Ada batu karang je, kecil je tuan-tuan, kat batu kat kita punya empedu tu, macam mana? Apa? Jadi sakit sinilah, apalah, sedap nak makan tak boleh, muntah lah apa. Batu cecek masuk MRI apa tu, masuk tengok ada batu besar tu, tuan-tuan. Besar tu lah, tapi seluruh badan sakit. Allah, ya Allah. Ya Allah. Baru ni saya jumpa golongan Habib, tuan-tuan. Dia ni cerita dia ni. Dia kata dia pun pasal doktor dia sakit macam tu. Dia dah bila cek kata dia ada batu kecil ya, kata dia. Memang dekat empedu tu kata dia ada batu. Mislu hazil hajarah. Saghirah jiddan, kata dia. Kecil sangat. Kata dia, lakin alamu syadid hatta kullu jasadi, kata dia, yata'allamu bi sihri wal huma. Sehingga badan aku, kata dia, duk jaga malam tak boleh tidur, kata dia. Sebabkan batu kecil ni. Sikit dia. Saya menyampuk dia cakap Arab, saya faham dia cakap Arab tu, kata dia, ya akhi, kata dia, hadza mislul mu'min idza ishtaka idun minha, kata dia, apabila satu anggota sakit, tada'a sairul jasadi bi sahri wal huma, alhamdulillah sadaqta, kata dia, sahih anda ya akhi. Tuan, golongan tu lagi tuan, halus dia punya fikiran dan kasih sayang ni pada umat, masya-Allah. Saya dapat jumpa dia beberapa minit sembang baru ni. Kalau tuan tengok Facebook saya ada yang tu, Habib apa? Ahmad Al-Qaf nama dia. Saya nama aku tak ingat nama dia. Dah duduk sebelah dia, makan duduk sebelah dia je. Walaupun masa yang sangat dekat, sekejap je jumpa dengan dia, tapi tengok dia bersembang tu, masya-Allah, lembutnya hati dia. Allah. Itu istilah balik ke Allah Taala. Kata dia, fasara dhillu wadh-dhulmatu wal hijabu muqaranatan lil ma'siyati. Kata dia, maka jadilah hina kita ni, dan jadilah gelap di hati, dan jadilah hijab terdinding untuk ada perasaan ke Allah Taala, muqaranatan lil ma'siyati, yang dia berserta dengan sebab faktor maksiat. Jadi fa iza tubta ila Allahi zalat asaruz dzunub. Baik, jadi apa dia nak bersih tu apa? Kata dia, fa iza tubta, bila engkau taubat. Betul tak? Jadi ubat dia apa? Taubat. Ubat dia taubat. Dia ibarat macam kita dah 70 tahun tak mandi, macam mana? Mandi. Mandi. Macam mana pun bila mandi lagi berpeluh balik tak? Busuk balik tak? Istilahnya lagi ada hadas kecil, ada besar tak? Mandi lagi. Mandi tu isyarat taubat. Dan taubat ni dia benda batin, bukan mandi tu zahir tak? Macam mana mandi, macam tu kena taubat. Satu ulama bahkan hajaran Nabi SAW, setiap kali kencing berak keluar pada tandas apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Bersih zahir, tapi minta apa? Ya Allah, bersihkan hati aku daripada munafik. Munafik ni apa? Dengan manusia kita tonjol diri baik, tapi dengan Allah Ta'ala waktu berseorang diri tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ni nifak namanya. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifak. Janganlah aku ni hanya jadi baik di hadapan orang, tapi seorang-seorang diri tak ketahuan. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifak ni. Wa hassin farji minal fawahish, dan bersihkan kemaluan aku. Peliharalah, hassin, bentengkan kemaluan aku ni. Farji minal fawahish, daripada perkara-perkara yang keji. Tambah pula tuan-tuan lah ni, perkara keji yang macam mana? Dia di hujung jari. Bahkan saya punya kawan-kawan lah ni, dia duk share dalam Facebook semua, macam-macam ada lah ni. Kadang buka tu, tengok juga sikit. Dia kata apa? Syirik lah ni bukan gaduh-gaduh dan cari jauh-jauh kan. Syirik dan kufur ada di hujung jari. Maksiat pun di hujung jari. Nak takwa pun di hujung jari. Macam mana nak bagi hati kita ni supaya tak berbalik ke sana? Tarikan ke maksiat kuat, tuan-tuan. Mula-mula tengok ceramah, buka ceramah lagi. Lepas tu tengok cerita orang putih lah pula. Mula tengok tinju, tu tengok gusti. Contoh lah. Tu tengok bola. Tu tak apa-apa lagi. Tu apa hak mengapu, habis tak ada apa, semua kena buka tengok. Nampak? Asal dia apa? Tengok ceramah yang cerita dia. Satu. Habis-habis tengok 2 jam menghadap tu. Fikir tak juga kan salah. Tauhid macam-macam, tuan-tuan. Itu apa? Semua tu lari ujung jari. Zaman kita cabaran, tuan-tuan, dia sampai sebesar itu.
Tuan-tuan, ni saya sebut kita yang orang tua ni, yang kita tak duduk zaman cyber. Bopi zaman cyber, zaman apa? Zaman smartphone lah. Kita zaman smartphone ni duduk belakang ni. Dulu telefon tak ada, TV pun tak ada, radio pun tak ada. Radio pergi dengan kedai makan ni, satu kampung, betul kan? Nak tengok wayang ni, wayang pacak lah. Tu pun time hari raya, dipawali kan. Time musim-musim tertentu je, dia pasang layar putih tu, pasang waktu maghrib, pasang sampai pukul 10. Cerita macam-macam, duduk pusing. Lah ni tuan-tuan, orang yang beranak zaman ni tuan-tuan, daripada kecil dia dah terdedah dengan benda yang hujung jari dia. Tuan-tuan bayar tak? Terus kita ni pun yang takat remote yang macam ni pun langkah-langkah kabut, bayang tengok dia beranak dia nampak teknologi macam tu, semua hujung jari. Dia tak ada tu, dia tak boleh hidup. Dia tak boleh buat apa. Umi nak handset, Umi nak handset, Umi nak handset. Saya sebut anak saya lah ni kan. Itu pun saya kawal gila punya. Orang rumah pun kawal gila punya. Sekali Umi nak handset, kata tak boleh, hang baru tengok lah. Memang bagi masa lah kan. Masa pun lama juga tu, kalau ikut tak boleh lama terus tu kan. Abang nak handset, kat saya memang dia tak berani. Kata anak minta ke abah hang. Sebut abah hang dia lari dia tahu bapak dia ni cengeng kan. Dia kat mak sekali tengah masak ke apa ke, Umi nak handset, Umi nak handset. Dia tak tahu, macam tak tahu nak buat apa kan. Kita dulu tak ada handset apa? Main apa? Main gasing, main guli. Kita macam tu lah. Dia panjat pokok, dia pergi curi pelam orang. Pokok pisang mau panjat, pergi ambil pisang masak tu, panjat. Pokok pisang licin tu boleh panjat kan. Saya lah tu. Melari melilau sana melilau sini, main parit, pergi tangkap ikan. Itulah kita punya apa tu, merapu kita tu dulu. Naik basikal lah, miu itu je. Betul tak? Setuju tak saya sebut? Orang lah ni tak ada, dia tak mau meraya-meraya, duk tu dia dapat tu kan, dia tutup bilik sampah tak tahu. Suluk dalam bilik seorang-seorang. Dulu duduk dalam rumah selamat. Sekarang duduk dalam selamat, duduk dalam rumah lagi celaka daripada duduk di luar. Duduk di luar dia tak boleh buat tengok merapu-merapu pasal orang lain duduk tengok. Duduk seorang-seorang macam mana, lagi merapu daripada duduk di luar. Tuan-tuan, macam mana nak jaga? Dia tak ada nak jaga lain lah. Jaga sini, jaga iman. Macam mana nak jaga iman? Kena ada tok guru. Saya tak sebut orang lain, saya sebut saya. Kalau tak ada guru lah, laulal Jilani la halaka Ruzaini. Saya lah Ruzaini tu. Kalau tak ada guru yang saya sebut salah silah yang bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ni, saya tak tahulah saya guna. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun rasanya ada kedatangan, dia datang main hari tu kan, baru ni. Pertama apa? 1 Muharram itu tak? Hari Isnin tak? Subuh Isnin. Subuh. Bagi baru sangat lagi lah kan. Cuma faham tak faham apa, tapi sekali dengar macam tu lah, memang lain lah. Boleh rasa lain dia cakap lah. Memang lain kan. Tambah tuan-tuan dengar hari-hari. Yang tu pun am je, belum khas. Kalau khas, saya pun belajar khas asal daripada dia. Apa dia tu, bawa lah, jom ni aku kata dia pergi tengok Syekh, jom buat pergi India, bawa pergi, kami pergi. Alhamdulillah ramai yang memang best lah. Okay. Jadi ubat daripada semua kegelapan ni apa dia? Iza tubta, bila engkau taubat, ilallahi zalat asaruz dzunub, hilanglah semua kesan-kesan dosa, habis semua. Bahkan ada hadis Nabi SAW bab taubat ni, kata Rasulullah apa? Dia kata at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa dah. Jadi apa jalan dia? Taubat. Satu, kalau ambil perjalanan macam saya sebut ni, mula-mula sekali besar apa dia? Taubat dulu. Saya kalau cakap Urdu, Syekh selalu sebut macam ni, kata dia, kalau dia nak bagi ajar apa benda yang sepatutnya nak ajar tu, mula-mula hang kena taubat dulu. Ikut aku. Apa dia? Taubah, kufur se, syirk se, nifaq se, irtidad se. Terjemah aku bertaubat daripada syirik, daripada kufur, daripada nifaq. Taubat tu dulu kan. Pula tu apa dia ilmu syirik, kufur, nifaq, murtad ni apa? Dia ajar satu.
Janji pula nak laksanakan semua hukum-hukum Allah Ta'ala, sembahyang, puasa, zakat, haji. Lepas tu untuk buat apa? Aku nak jadikan masa lapang aku, diri aku ni untuk taat Allah Ta'ala, untuk zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala, sampai boleh dapat nikmat melihat Allah Ta'ala. Ajar untuk kita nak ambil satu kesedaran, ni hidup kita. Hidup kita nak cari ni, nak cari nikmat ni, nak mencapai ni. Inilah kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, nak ajar hak ni. Ajar ni. Baik. Wala yadkhulu alaikal ihmalu illa bi ihmalika an mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, dan tidaklah masuk ke atas kamu oleh sikap sambil lewa. Ni saya saja pakai terjemah dia. Tidak masuklah atas kamu sikap sambil lewa. Maksudnya sikap kita bersambil lewa dengan perintah-perintah Allah Ta'ala ni, baik perjalanan zahir ataupun batin. Kata dia, melainkan dengan kamu mengabaikan mutaba'ah, melainkan dengan kamu mengabaikan mutaba'ah tu bahasa Arab, mengabaikan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau asal bahasa Arab ni, wala yadkhulu alaikal ihmalu, kata dia takkan boleh masuk satu perasaan untuk istilahnya bersambil lewa, buat tak peduli dengan ajaran-ajaran agama ini, melainkan dengan kau tak peduli, dengan ada cita-cita dan keinginan nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya, orang kata apa, kaedah nak mengukur diri, muhasabah diri. Apa masalah aku yang aku tak boleh nak tingkatkan performance untuk maju, untuk zikir, fikir, merasakan kehebatan Allah Ta'ala, merasakan aku dan semua makhluk ni adalah kurnia Allah Ta'ala, limpah kurnia dia dan anugerah dia. Apa masalah ni? Kata dia, tak akan boleh dapat masalah tu melainkan dengan sebab kita mengabaikan mengikut Nabi SAW. Dia punya ayat tu ya. Jadi kalau faham tu, besar kita punya cara hidup ni, apa dia? Ikut Nabi SAW. Bahkan dalam Quran kata macam mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lepas tu apa kata dia? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Rasulullah apa? Allah Ta'ala perintah Rasulullah bagi tahu kat sahabatnya ni, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ni betul-betul nak ada perasaan cinta ke Allah Ta'ala, apa rahsia dia? Fattabi'uni, you must follow me. You must follow me. Apa akan jadi bila follow Nabi kita Muhammad SAW? Yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan kasih ke kamu. Tu asal translation dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Jadi syarat dapat keampunan, syarat untuk dapat taubat, apa dia? Taubat, dan macam mana? Betulkan perjalanan hidup kita. Istilahnya apa? Ikut Nabi SAW. Dia punya ayat lah tu. Sikit kalau sebut ini, nak ikut Nabi, nak ikut macam mana? Ikut semua perkara. Selagi nama atas Nabi SAW, ikut. Ini boleh kata semua jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, ini syarahan mereka. Saya duk ngaji, Tok Guru gunakan istilah apa dia? Kita kena ikut Nabi SAW ni hak mana? Kena ikut dia suratan, siratan, wasariratan. Apa benda ni? Ikut Rasulullah ni rupa zahir. Rasulullah janggut tak? Janggut. Walaupun tengok janggut, terus janggut. Dengar. Ni Syekh sebut kan, dia apa? Kalau janggut pun kau tak boleh jaga, agak-agak ahli hang boleh jaga ikut Nabi. Macam tu ya pun kita dah kena. Betul juga ya. Janggut pun kau tak boleh nak ikut. Bukan susah pun, biar je. Janggut ni biar je. Cuma janganlah bagi panjang menjela macam tu. Dobik kita sebut ulama, janggut ni apa? Cekak, lebih dia potong. Jangan janggut panjang macam Sami Buddha. Bohbi bahasa hidup. Sami Buddha pun ada janggut je kan. Misai pun panjang, janggut panjang. Kat tokoh Hindu pun ada juga kan. Yahudi pun ada juga yang janggut panjang. Tak, kita kaedah kita cekak. Kalau lebih memang masalah. Apa dia? Nak bersuci masalah, meleret rata tu, dah heret tak ayam habis semua. Tak percaya tu dah try tak rambut janggut panjang ni tu. Saya nak ikut, sebut apa? Ikut Rasulullah, ikut yang tu. Pakaian mau ikut, serban mau ikut. Yang ni tutup guru kita aja. Isyarat pada ayat Quran,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya datang bilang laqad kana lakum, demi sesungguhnya, la izzati wa kamali wa jalali. Laqad kana lakum, lam tu pula lamun muwatta'atun dijawabi qasamil mahdzuf. Tuan, dia punya bahasa Arab dia tajam ayat tu. Maksudnya Allah bersumpah sungguh-sungguh. Allah sampai tahap bersumpah ni, ayat ni memang maksudnya kamu ni tak ada jalan lain, mesti kena ikut Nabi SAW, dan dialah contoh ikutan terbaik. Walaupun Nabi duduk di Arab makan kurma, contoh kita macam mana? Kalau boleh jadikan kurma adalah kecintaan kita. Kau nak makan durian, kau nak makan petai, kau movie bahasa itu umum macam tu. Tapi bila Rasulullah, walaupun itu makanan dia, walaupun katalah Rasulullah tak ada petai, Rasulullah tak ada pisang, katalah gitu, kita jangan duk tambah macam-macam version lain. Kaedah kita macam mana? Ikut aja Nabi SAW. Rasulullah makan kurma tak? Buka puasa dengan kurma tak? Ulama kita pun dah sebut dah, bila Rasulullah makan kurma, afdal buka puasa apa? Tuan-tuan dapat fahaman betul. Okey. Kalau puak-puak ada sebahagian lain, dia tak faham macam tu, tuan-tuan. Dia kata apa? Tuan-tuan makanlah apa pun, yang ni makanan ni perhasiat. Makanan perhasiat adalah sunnah. Tuan-tuan tak makan kurma, tuan-tuan apa? Jadi jangan ada akidah makan kurma ni sunat apa. Tuan-tuan, ada geng yang faham macam ni. Pelik. Saya macam tu saya punya ayat pegang ni macam ni. Memang pelik gila, tuan. Bila Rasulullah pakai jubah macam mana? Tuan-tuan jawab. Pakai jubah tak? Kalau boleh nak pakai jubah tak? Kalau boleh nak pakai sorban tak? Maksudnya apa? Ikut kita diajar yang ni sunnah. Ada golongan yang dia kata kita ni itibak sunnah, ikut sunnah. Kita ni apa lagi? Kita ni pejuang sunnah, kena cari hadis sahih. Misalnya. Tapi tak ikut sunnah pun. Bab pakaian tak mau ikut, bab makanan tak mau ikut, bab sorban tak mau ikut. Sugi pun tuan-tuan, macam ni, sugi. Dia cerita sugi tu betul. Kelebihan bersugi apa. Tapi kita ni sugi ni tuan-tuan, kita sugi, bukit. Kata dia, yang ni bekas mulut kita buruk dalam poket. Menjijikkan. Jadi tak relevan dah pakai sugi ni. Kena pakai, sambung, beruang gigi. Astagfirullah. Tuan-tuan, ada grup yang macam ni. Kalau tuan-tuan tak biasa dengar, baguslah tu, baguslah. Tak sewel lah pemikiran tuan-tuan. Cuma tak biasa pakai, memang tak kerti nak pakai kan. Belajar dengan saya. Tak ada pun, saya minta pengerah RM5 seorang saya ajar. Contohlah, itu saya gurau, saya ambil. Tuan-tuan, ada orang pemikiran dia macam tu. Kita pelik. Pasal saya kata pelik siapa? Kita duk belajar pada dulu, tutup guru kita sebut apa? Bersugi pun kata dia, Allahumma salli wa sallim ala. Kalau kita tengok perkataan ulama pun sunat bersugi, waktu berwuduk bersugi, sampai apa? Ada hadis yang sangat sahih, riwayat sampai mutawatir punya, tuan, sampai bilangan angka dia, riwayat sahabat menceritakan bab siwak ni. Dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah siwak ni bersugi ni, sugi ni yang ni lah, sugi asal sebut siwak tu. Kalaulah tak jadi memberatkan atas umat aku untuk dibuat, nescaya aku akan suruh umat aku untuk bersugi sebagai suruhan wajib. Wajib bersugi pada setiap kali solat. Tapi ada tak wajib? Tidak. Pasal apa? Memang berat. Kita pegang pun tak pernah. Sepatutnya kalau atas faham hadis Nabi SAW macam mana? Bilalah aku nak pakai sugi ni, tak pernah teringin pun tuan-tuan. Jadi maksudnya jauh sangatlah kita dengan nak ikut Nabi SAW. Tambah pula pakai ubat gigi apa? Colgate. Allah. Sajalah. Saya tak nak, bukan nak hina, saya bukan resis. Colgate ni tambah dulu ada isu lemak babi lah apa betul tak? Saya kecil-kecil dulu elan Colgate dia kata apa? Colgate dengan MFP fluoride. Pernah dengar? Orang muda-muda ni tak tahu. Kalau umur sebaya lebih kurang saya, betul tak? Dalam TV macam tu kan. Colgate dengan MF, lani boleh hafal tuan-tuan. Nampak di TV siapa dia duk sebut tu kan. Colgate dengan MFP sambung fluoride. Tengok sekarang kajian MFP fluoride ni bukan baik untuk kesihatan, dia mudarat kesihatan. Ambil kau. Jadi maksudnya banyak benda tu, babi lagi, bahan kimia lagi. Tuan-tuan tengok nama dia, bahan dia sudahlah. Apa nama? Botol, peri botol, seri botol. Baik, buang tu, ambil ni. Saya tuan-tuan dah lebih daripada 10 tahun lah pasal
kita belajar Tok Guru duk sebut macam ni, memang saya kalau tak ada sugi ni saya lemah kan. Pasal yang ni alat bersuci saya. Tak ada beli pun, kalau dah habis kadang ada tempat, ada musim tak ada sugi langsung kepak je pokok-pokok renek yang ada tepi ni masjid kan. Memang kalau saya pergi belah India, Pakistan, dia orang kata macam tu lah. Tak ada sugi ni, kepak je pokok tu, gigit, dia jadi bulu gini. Sugi. Pergi lah. Rasulullah mana ada jual kedai sugi lah. Ada jual sugi tak? Sugi kan ada jual, kepak pokok lah. Okey, yang tu satu hal. Saya nak cerita apa? Saya dah bila dengar kelebihan tu, saya ubat gigi tak usik lah. Saya sebut. Isteri, anak-anak pun pakai lah. Cari tapi tak pakai lah. Colgate apa, kita pakai yang Muslim produk lah. Kan kempen beli barang Muslim. Okay, gitu. Dan saya tuan-tuan bukan baru ni ikut beri kempen barang Muslim. Saya tak beri barang Muslim ni dah lama lah. Tak pernah makan Maggi, yang Maggi, jenama Maggi tu. Nak makan apa? Nama Adabi. Cari hak Muslim produk lah. Nama apa? Saji. Cari hak nama-nama hak Muslim tu. Agromas. Tu lah. Mahal pun tak apa. Biarlah mahal tapi memang bismillah juga. Mohbi bahasa gitu kan. Memang ayat-ayat tugu kita tu. Jadi nak sebut apa? Untuk gosok gigi saya pakai apa? Yang ni antaranya saya pakai garam aja. Garam. Mana saya pergi pun saya punya ubat gigi garam. Murah. Dan sejak pakai garam tuan, sangat susah nak rasa sakit gigi. Sangat susah. Gigi tak tahu reput tak tahu. Benda ni batu lah. Gigi. Rupanya reput dah dalam. Memang pakai garam tuan, boleh bahasa ni. Tak susah nak rasa sakit gigi. Nak syarah tu panjang pula kan. Saya cerita melampau pula cerita sugi ni, marah pula saya. Tu ustaz ni tu cerita sugi dia pula lah. Nah, tuan-tuan, ada cinta dengan sugi ya. Sebab tu Allah Taala kata apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebab ada kasih kat Nabi ya tuan-tuan. Allah Taala bagi jamin apa dia? Beri kasih kat Nabi, selawat kat Nabi, ikut Nabi. Masya-Allah. Yang ni adalah ada istilah zaman ni sebab untuk dapat hidayat yang paling mudah, yang tutup guru ulama kita sebut zaman kita yang banyak mencabar ni, apa dia? Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma selawat, jaga selawat biar ada salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala Muhammad ada saya sebut itu makruh. Siapa? Kita disuruh selawat dan salam. Information tu tak faham tanya lain. Saya sebut sekali lalu, saya anggap hari tu ada saya cerita, terus kata kalau tak faham tanya. Satu, kalau tak ada tuan-tuan punya selawat tu tak ada salam, ibu salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mesti ada selawat dan salam. Semua selawat-selawat yang dikarang oleh ulama kita semua ada selawat dan salam. Nasyid pun ada. Kita dengar selawat biasa pun ada. Apa ada? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salam. Nak sebut tang selawat saja. Jadi banyakkan selawat, banyakkan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ikut tu hanya dengan banyakkan selawat. Zikir istighfar apa? Betul apa? Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi biar sibuk kita hari-hari apa? Sibuk dengan Allah Taala, sibuk syukur nikmat Allah Taala, pandang nikmat tu datang pada dia. Tu sibuk apa lagi? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu biarlah. Engkau nak hiburan ke, cerita Korea ke, cerita Jepun ke, tak ada kena-mengena dengan aku dah. Aku pun tak tahu bila nak balik. Yang kata, saya tak kata tuan-tuan, saya pun saya tak tahu bila nak balik. Biarlah balik dalam keadaan tauhid Allah Ta'ala, kasih kat Nabi SAW, walaupun kasih itu sekadar selawat. Jadilah. Jadi itu apa? Supaya nak pujuk hati ni, selawat juga banyak-banyak. Mudah-mudahan. Satu dia kata, taklah menyebabkan kita ni kosong, yang kita akan sia-siakan kita daripada nak beramal dan untuk menjaga diri daripada maksiat ni, melainkan dengan sebab kita mengosongkan diri kita daripada ikut Nabi SAW. Jadi saya sebut dia ada 3 perkara kena ikut Nabi. Apa dia? Ikut Nabi ni surah. Saya sebut rupa, janggut, jubah, serban, sugi. Ini apa? Sirah, perjalanan hidup. Rasulullah dia buat apa harian? Yang tu ada pelajaran yang kena belajar juga. Lagi apa? Wasarirah, dah hati sanubari dia, azam dia, akidah dia, pegangan dia, pahaman dia, apa kasih sayang dia, cinta dia, matlamat dia, visi dia, misi dia, apa seumpama tu. Maksudnya kena ikut Rasulullah zahir batin
dan macam mana perjalanan hidup harian dia. Macam mana nak dapat kesempurnaan ikut Nabi ni? Kita tak pernah tengok Nabi. Satu saya ngaji Tok Guru sebut, paling mudah kita ikut siapa? Pewaris Nabi. Cuma yang ni, macam mana nak kenal pewaris Nabi? Besar ciri dia, dia ada akhlak dan ciri-ciri Nabi. Main jemaah tak? Main jemaah tak? Tak ada, out. Hebat macam mana pun tak ada jemaah, maksudnya yang ni bukan ciri pewaris Nabi. Dia mengaji tak? Untuk ilmu tak? Tengok internet aja, out. Sembahyang fardu jaga tak? Bila jemaah tu sembahyang fardu tak? Qabliyah ba'diyah dia macam mana? Dia berguru tak? Siapa tok guru dia? Apa perjalanan Nabi? Berjubah tak? Berserban tak? Bukan orang kata satu rukun besar, tapi panduan mudah je. Kasih tak Nabi? Berselawat tak banyak atas Nabi? Kalau kata dia selawat pun sunat aja. Bunyi pun lain lagi ni. Selawat sunat saja. Tambah buat Malaysia Perak berselawat, Ulu Kinta berselawat. Kata dia bidah. So macam lah tu. Yang ni bukan pewaris Nabi ni. Walaupun kata dia ittiba' sunnah, kita ikut sunnah. Apa sunnah yang kau ikut? Itu kasar sikit tuan-tuan. Ada orang moyan kita sebut itu. Mesti ada kumpulan-kumpulan tertentu yang dia pantang dengar tu. Bulan Maulid ke apa, nak baca doa awal tahun akhir tahun, kata dia bidah. Mana ada Nabi ajar? Pula tu. Ni Muharram, Safar. Lepas tu Rabi Awal. Rabi Awal kelari lagi bulan Maulid. Apa dia? Ni apa Maulid? Nabi pun tak sambut Maulid. Ni macam Yahudi, macam Nasrani. Macam Nasrani dia sebut kelahiran Nabi Isa. Dah sambut Maulid dah, dia kata jadi Nasrani. Pelik-pelik kan, pelik. Sedangkan dia kata sunnah. Macam-macam tuan-tuan. Ni sebab kita nak ambil faham yang saya kata tadi, macam mana nak ikut pewaris Nabi. Satu, dia ada kaedah besar. Apa dia? Tengok perjalanan syariat dia betul lah. Betul lah. Itu pun syarah dia panjang, banyak pelajaran yang kita ambil belajar tuan-tuan. Cuma kalau saya sebut mudah, di mana besar sunnah pewaris Nabi ni besar macam mana? Tauhid Allah Ta'ala. Itu besar sekali. Kalau akidah out ajaran Nabi. Dah tauhid, baru tengok amalan. Amalan macam mana? Tengok ada tak pening-pening sikit-sikit syirik orang, bid'ah ke orang. Nabi bukan dia ajar macam tu. Yang tu kot sikit-sikit bahasa macam tu. Ada pelajaran besar tu yang ulama kita ajar, tok guru kita duk ajar. Jadi bergurulah dengan guru yang betul, mudah-mudahan dengan tu mudah kita untuk mengenal siapa dia yang dipanggil pewaris Nabi ni. InsyaAllah ke depan pun memang dia nak sebut tajuk tu. Apa dia? Bahagian-bahagian ikut Nabi SAW. Ada istilahnya nanti khafiyah, jaliyah. InsyaAllah ada istilah macam tu dalam kitab kita. Sambung nantilah. Situ dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kita pada petang ni, faham tentang masalah dosa, perjalanan batin macam mana, bawa kita ke cintaan Nabi SAW. Kalau tak ada perasaan cinta, bagi ada. Lepas tu antara nak bagi dorong minat ada perasaan cinta ni macam mana? Banyakkan selawat atas Nabi SAW. Saya ngaji tuan-tuan, antara tok guru sebut khasnya orang perempuan. Saya sebut khas pasal apa? Orang perempuan ada waktu tak boleh sembahyang, ada waktu tak boleh baca Quran. Jadi nak buat apa? Takkan nak nyanyi lagu Jepun dengan lagu Korea. Buat pergi tu dah kan, nyambil sebut tu. Tu nak apa? Banyak selawat. Saya duk tengok tok-tok saya tu, mak-mak Melakan yang memang dia orang ni jaga syariat tuan. Tak ada kerja lain tuan, selawat je. Sambil lipat baju tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Basuh ikan pun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Tuan, saya pun tak boleh buat selawat macam tu. Saya tumpang dia orang. Saya tengok dia orang ni biasa je pun, bukan orang mengaji pondok kan, tapi pasal dia mengaji dengan tok guru betul. Alah, mulut ni tak berhenti selawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala. Walaupun benda lain dia tak buat, tapi selawat. Kadang tanya dia pasal apa, duk baca apa tu? Selawat je pun. Selawat ni. Kenapa selawat tak begitu? Daripada duduk diam je baik selawat ni. Dan simple je dia punya fahaman. Baik selawat. Ada juga kasih ke Nabi, kita pun tak kasih terus mana, boleh selawat je lah kata dia. Nak tiru benda lain tak boleh. Selawatlah banyak-banyak kat Rasulullah
Mudah-mudahan dapat syafaat dia. Nak dengar elok-elok ayat tu. Mudah-mudahan dapat syafaat dia pasal kita selawat. Dan Allah pun suruh kita selawat. Ikut je lah, itu je pun kita boleh taat. Nak sembahyang banyak tak larat, baca Quran tak apa, tak ada. Nak buat sedekah duit tak ada. Jadi apa yang boleh? Selawat je lah banyak-banyak. Benar. Orang yang dapat fahaman betul latihan daripada Tok Guru betul je lah. Masya-Allah. Semua selawat. Lipat baju sampai sapu sampah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amalan dia sangat simple, tapi datang daripada hati sanubari, kasih kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala kurnia tu. Saya pun sendiri tuan-tuan, kalau saya sebut ini, saya pun masih kurang selawat. Macam mana nak biar lobo ni, kadang-kadang kena tumpang dengan kumpulan-kumpulan ni, dengan orang macam ni. Kadang dengan mak belakang saya ada yang memang ngaji kaki selawat ni. Tu pun dulu dah banyak duduk jumpa dengan demo lah, ni jarang nak jumpa-jumpa. Tak dapat orang kata tempiah amalan dia, orang tu tak ada. Bila kita duduk dengan orang selalu yang macam ni, macam mana? Oi, tuan-tuan, duduk sekejap dengan dia, duduk sehari je kita pergi tandang rumah dia. Kita tengok dia tu, kita pun jadi macam dia. Tengok dia berselawat, aku tak selawat. Sampai kita naik malu. Siapa? Kita ngaji pondok, kita ustaz, dia biasa je orang awam tuan-tuan, tak ustaz pun, tapi mulut tak berhenti selawat ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ustaz pun tak tahu ni, duduk bilik handset ni. Allah, dah malu. Tuan-tuan tak boleh wali-wali saja semua musik itu. Jadi pun soalan kalau ada, memang kita tangguh itu insya-Allah. Ada soalan? Ya. Ya. Cuma saya tak semak hadis-hadis apa. Kalau tak berpegang dengan hadis pun, kaedah kita apa? Selawat aja. Pasal umum ulama kita duk sebut kat Rasulullah ni atas perintah umum, perintah Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kan. Macam tu selawatlah banyak-banyak. Macam mana pun angka tu supaya ada istiqamah, itu je. Tapi jangan memada dengan 10 contohlah, kan. Jadi maksud tanya tu untuk tanya sahih martabat hadis tu ke macam tu, kan. Kaedah kita beramal ni pasal hadis ni, tak tengok dia sahih tak sahih tu. Kalau saya pun memang bukan bidang itu. Saya cuma banyak belajar dalam bab hukum hakam. Nak sebut macam ni, selawat memang disuruh. Kalau tak sandar pada hadis pun, memang umumnya kita disuruh selawat banyak-banyak. Tapi untuk jaga prestasi, bubuh satu angka. Kalau katalah kita bubuh 100 misalnya, pagi 100 petang. Tadi contoh 10 lah. 10 pagi 10 petang. Tingkatkan daripada semasa ke semasa. Tapi 10 jangan kurang. Contoh, dah lama 100 pagi 100 petang. Tambah lagi. Yang ni kita kata yang berkira. Yang tak berkira, tak payah kira. Tu ada peluang selawat. Yang kira mesti 100. Contoh, kan. Memang adalah salah satu kaedah untuk kita, istilah tarbiyah diri, supaya lawan kita punya nafsu yang suka tu ihmal tadi tu, kita buang masa sia-sia. Jadi isikan dia dengan, tambatkan kita, istilahnya jadikan ada satu rabit dengan satu ibadat yang khas, antaranya selawat. Lepas tadi pun kalau ikut betul, kan, pasal dia ada selawat dan salam. Saya respon macam tu kot, boleh? Itu maksud soalan tak? Lain kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa min abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.